Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala babul qira'ah fi salatil isya. Bab bacaan dalam sembahyang isya yang akhir. Yang Arab ni ada isya awal, ada isya akhir. Isya awal tu maghrib, ya. Tu istilah dia orang. Isya awal maghrib, isya akhir sembahyang isya tu. Kita dengar pula isya akhir, isya akhir mana pula ni? Ketahui olehmu bahawa senja saudaraku bermula isya itu dua. Pertama isyak yang awal, yang kedua isyak yang akhir. Isyak awal iaitulah maghrib. Maghrib itu dipanggil isyak awal. Dan isyak yang akhir iaitulah isyak adalah yang kemudian daripada maghrib ni. Bila habis waktu maghrib masuklah waktu isyak. Maka bagi isyak itu ada bacaan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa mengerjakan sembahyangnya sebagaimana yang dikeluarkan oleh Tirmizi dengan bunyinya, An Buraidah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil isya'il akhir. Yang hadis Nabi sebut isya' akhir, ya, yaqra'u bil isya'il akhirati bisyamsi wadduhaha wa nahwiha minas suwar. Hadis hasan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu an. Buraidah tapi laki-laki, nama macam perempuan, Buraidah. Mana tahu laki-laki itu radhiyallahu an, kalau perempuan anha, kalau lelaki anhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ia pada sembahyang isya yang akhirah. Mana isya yang akhir dengan surah wasyamsi wadduhaha dan seumpamanya, mana yang sama panjang lebih kurang daripada segala surah. Kemudian kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Barra bin Azib yang bermula hadis Buraidah ini ialah hadis yang hasan. Dan sesungguhnya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya membaca ia pada sembahyang isyak yang akhir dengan wattini wazaitun pun ada juga. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwasanya adalah ia sallallahu alaihi wasallam membaca pada sembahyang isyak dalam masa ia menjadi imam dengan surah daripada segala surah-surah yang pertengahan. Itu banyaklah. Lagi yang mufassal, ya. Surah yang bercerai-cerai. Seumpama surah Al-Munafiqun, ya, dan yang menyerupai dia. Dan diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga at-tabi'in bahawasanya mereka itu membaca dengan lebih banyak daripada ini. Mana ada lagi panjang dan lebih kurang daripada ini. Pada adik-walinya tak tertentu. Ada Nabi baca panjang, ada kena baca pendek. Maka adalah pekerjaan di sisi mereka itu luas pada ini, dan lebih elok suatu pada yang demikian itu barang yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa membaca ia dengan wasyamsi wadduhaha dan wattini wazaitun. Maka semua hadis yang di sini ada dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Habis itu perbahasan surah-surah yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Babu fil qiraah khalfal imam. Bab menyatakan bacaan makmum di belakang imam. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah seorang yang menjadi makmum boleh membaca apa-apa di belakang imam atau tidak boleh. Maknanya makmum tu boleh baca tak? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dapatlah kita ketahui akan hukum. An Ubadah Ibn Samit qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh fasaqalat alaihi al-qira'ah falamma insarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Qala qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay wallahi. Qala fala taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu
la salata liman lam yaqra illa biha. Hadis hasan. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, kata dia telah sembahyang Rasulullah SAW dengan segala sahabatnya berjamaah sembahyang subuh sebagaimana adat berjemaah dengan segala sahabat. Maka kemudian daripada sudah membaca surah Fatihah, maka membaca ia SAW akan surah dengan nyaring. Kemudian kata Ubadah, maka berat, yakni terlambat dan tersesat atasnya oleh bacaan kerana berlawanan baca dengan makmum di belakang. Tu. Jadi Nabi mana apa? Terkeliru baca tu. Sebab tu jangan imam makmum di belakang tu baca kuat. Ya. Ni wirid kadang di sab ketiga dia dengan tok imam sama suara naik. Dia jumpa dia, kau nak jadi imam ke? Ya. Kami kuat baca. Bismillah. Apa baca kuat-kuat? Baca perlahan tu dah lah. Kan? Macam pesin manusia. Baca kuat-kuat buat apa? Dan tersesat ia. Kerana apa? Berlawanan membaca dengan makmum. Di belakang makmum pun sibuk baca kuat di belakangnya. Dan mendengar akan bacaannya hingga menghabis oleh Nabi SAW akan sembahyang berjemaah. Maka tatkala berpaling dan selesai daripada salam sembahyang, bersabda ia kepada sidang jemaah. Kalau kita tak sempat wirid, dia pusing terus. Nabi tu bercakap, Nabi bersabda bahawasanya aku nampak akan kamu sekalian membaca di belakang imam. Ya, bila imam baca kau baca juga, yakni di belakang aku. Kemudian kata Ubadah, berkatalah kami bagi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, maknanya apa? Sangatlah benar, wallahi kami sekalian membaca di belakang imam. Yang dia baca, Rasulullah pun baca, dia membaca ke sahabat. Ini di awal Islam, hukumannya awal lagi kan. Maka sabda Rasulullah SAW, la taf'alu illa bi ummil Quran. Maka jangan kamu sekalian baca apa-apa, ya, sahaja, jangan baca apa-apa surah pun. Dan tinggal olehmu, ya, Fatihah, melainkan hendak baca dengan ibu Quran, itu Fatihah. Mana makmum tak payah baca surah, dia baca Fatihah saja. Ini tu imam baca surah, dia pun baca surah juga. Jadi celaru habis. Sebab seeloknya, yang paling elok, imam baca Fatihah, makmum dengar. Bila amin, imam tu jangan lagi baca surah, dia kena habis, tunggu biar makmum tu habis. Dia ada dalam kitab dia sebut, kalau kitab Kifatul Akhyar tu ada hadis dia. Doa tu panjang, dia bukan panjang Fatihah. Tunggu saya Mbak Ahmad, tunggu Haji Hashim tu orang. Dia baca. Mana ketika imam makmum baca Fatihah, dia baca perlahan. Dia baca perlahan doa tu. Doa tu lebih kurang sama dengan panjang Fatihah. Mana bila makmum selesai Fatihah, dia pun selesai baca doa tu, lalu dia pun baca surah. Bila dia baca surah, makmum boleh dengar. Ini celaru. Imam baca surah, makmum baca habis. Jadi makmum pun tak dapat tumpu apa bacaan imam tadi. Jadi sepatutnya imam tu baca doa, kemudian dah habis baca doa tu, makmum pun habis Fatihah. Jadi bila imam baca surah, makmum boleh dengar. Tapi kita yang ni pun kita tak beramal, kita baca sikit. Lepas Fatihah kita baca surah terus, kan? Itu memang kadang-kadang terganggu makmum. Dapat mic kuat kan, imam suara pula kuat betul, makmum nak baca Fatihah, imam baca surah, keliru. Ya, jadi keliru. Dalil keliru ni hadis. Bila dua-dua baca akan jadi keliru. Dalil ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan satu lagi Quran surah Faiza Quri'al Quran fastami'ulah. Bila dengar baca Quran, hendaklah kamu dengar. Jadi imam baca Fatihah, makmum dengar elok tu. Jadi bila makmum baca Fatihah tadi, kalau imam baca surah, makmum tak boleh dengar. Jadi makmum dah terkeliru. Jadi eloknya imam dia diam dulu. Dan sekali habis makmum tu baca Fatihah, baru dia baca surah. Jadi tak bercelaru dan makmum boleh mengambil pendengaran bacaan imam tadi tu. Itu kedudukan yang terbaik begitu. Lepas tu Rasulullah SAW kata apa? Jangan baca illa bi umul Quran dia. Mau baca mana umul Quran? Iaitulah Fatihah. Ini menandakan surah Fatihah adalah rukun. Allah. Yakni apa? Tiada sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca dengan Fatihah.
Dan jangan diganti dengan beberapa surah yang lain sekalipun. Kalau dia boleh baca Fatihah, jangan diganti surah. Ya, maka dalam mazhab kita tak sah tu. Kecuali kalau orang tu memang tak boleh baca Fatihah, dia baru masuk Islam. Ya, kebetulan dia rajin baca Qul huwallahu ahad. Dia ingat Qul huwallahu, tapi Fatihah tak ingat, maka dia boleh baca Qul huwallahu. Gantikan Fatihah. Kadar panjang huruf Fatihah. Berapa ada huruf Fatihah, begitulah dia dikira lah. Habis tu. Kemudian kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Aisyah, dan Sayyidina Anas, dan juga Abi Qatadah, dan Abdullah bin Amr. Dan kata Abu Isa, bermula hadis Ubadah bin Samit ini adalah hadis yang hasan, mana yang elok, boleh dibuat hujah. Dan diriwayatkan ini hadis oleh Az-Zuhri daripada Mahmud ibn Rabi', daripada Ubadah bin As-Samit, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, tiada sembayang bagi orang yang tidak membaca dengan Fatihatul Kitab, ini surah Fatihah. Sebab surah Fatihah adalah rukun qauli. Dan kata Abu Isa, dan bermula hadis ini lebih asah. Ya, yang mengatakan apa? La salatul liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak ada sembahyang bagi orang tak baca Fatihah. Dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ya, itu semua hadis sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Habis. Kemudian masalah 449. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah.